guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Kerana bersikap biadab dan melampau MB Lato-Lato Kedah, akhirnya dipertunjukkan ketakutan, menunjukkan sikap takutnya, mungkin kerana takut hilang kuasa, takut kelayakannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri hilang kalau didapati bersalah. Kerana hari ini Sanusi sudah pun didakwa di mahkamah kerana menyentuh isu 3R. Apatah lagi isu yang disentuh ini berkaitan dengan institusi diraja yang di Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor. Jadi hari ini apa yang berlaku kepada Sanusi, sahabat semua, apabila dikatakan oleh media bahawa Sanusi memohon ampun, Sanusi mohon ampun lagi kepada Sultan Selangor kerana kebiadapannya, kerana menghina, memperlekeh Sultan Selangor, sahabat-sahabat semua. Jadi itu yang dilakukan ataupun dilaporkan oleh pihak media hari ini. Namun kita sebagai rakyat mahukan supaya Istana Selangor, Sultan Selangor tidak menerima permohonan maaf. Kerana apa? Jika ini diterima, kita percaya perkara ini akan berlaku berulang dan sebagainya. Kerana mereka menganggap apabila menghina, memperlekeh institusi diraja dan diampunkan apabila mereka mohon maaf, mungkin mereka akan beranggapan bahawa mereka akan terlepas sekali lagi. Jadi kita harapkan pendakwaan ini akan diteruskan kepada individu pemimpin daripada Parti Islam Malaysia, sahabat semua. Malaysia boleh membuat kenyataan yang biadab seperti ini. Jadi kalau kita lihat, Menteri Besar Kedah hari ini sekali lagi memohon ampun kepada Sultan Sarafuddin Idris Shah susulan ucapannya pada ceramah politik 11 Julai 2023. Jadi sekali lagi Sanusi dikatakan memohon ampun ketika membuat satu kenyataan dalam satu ceramah yang dianggap menghina institusi diraja, yaitu Sultan Selangor. Sanusi menyuarakan rasa kesalnya terhadap Sanusi menyuarakan rasa kesal terhadap kenyataannya kerana memberi kesan negatif serta sedar tindakannya menimbulkan rasa tidak selesa, mengguris hati dan perasaan Sultan Selangor. Ini antara kenyataan Sanusi. Patik Sanusi Muhammad Nur, Menteri Besar Kedah, dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah memohon keampunan Sultan Sarafuddin Idris Shah, Tuanku Sultan Selangor, atas kenyataan Patik pada 11 Julai 2023 di Taman Selayang Mutiara dalam daerah Gombak, Selangor, seperti mana yang dipertuduhkan terhadap Patik di mahkamah yang dianggap menghina dan tidak menghormati Duli Yang Maha Mulia Tuanku, katanya pada satu sidang media di Wisma Darul Aman. Permohonan ampun berkenaan kali kedua selepas perkara sama dibuat pengarah pilihan raya Perikatan Nasional kepada Baginda pada Julai 2023. Dan pada 29 Februari yang lalu, Sanusi mengekalkan pengakuannya tidak bersalah. Kalau benar Sanusi ini rasa kesal dengan apa yang dilakukannya, dia sepatutnya mengaku bersalah. Tetapi apabila didakwa, dia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas dua tuduhan menyebut perkataan menghasut berkaitan yang di Pertuan Agong dan juga Sultan Selangor. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat itu dituduh melakukan kesalahan berkenaan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak pada 11 malam, yaitu 11 Julai tahun lalu. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1B Akta Hasutan 1948. Sanusi juga berkata, beliau tidak berniat mempersendakan Sultan Selangor yang amat dihormati dan disanjungi selama ini. Ketika membuat kenyataan dengan sombong, dengan ego, langsung tidak ingat dunia. Tetapi sahabat semua, pada pandangan saya, mungkin Sanusi ini sudah dapat menghidu. Beliau bakal kalah, bakal hilang kelayakannya sebagai adun, dan apabila hilang kelayakan sebagai adun, maka hilanglah kuasanya sebagai Menteri Besar. Mungkin kerana itu ini kali kedua Sanusi cuba untuk memohon ampun daripada Sultan Selangor. Jadi ini pandangan saya, kita harapkan pendakwaan ini diteruskan. Kerana Sanusi sendiri tidak mengaku bersalah di mahkamah, jadi pendakwaan ini harus diteruskan. Kalau dia mengaku bersalah, mungkin pengampunan itu boleh diberikan. Ini pandangan saya Ini pandangan saya. Jadi Sanusi juga berkata Patik sedar apabila Patik hadir ke negeri orang, khususnya
Berkaitan kes Pat ini, apabila berada di Selangor, Pati tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata tidak beradab, menghina dan tidak sopan seperti mana yang Pati perkatakan, walaupun ucapan tersebut dibuat ketika suasana kehangatan pilihan raya. Dia memberikan alasan kerana kehangatan pilihan raya. Dalam pilihan raya itu bukan satu alasan untuk kamu boleh menghina, memperlekehkan sesiapa, apatah lagi menyentuh isu raja-raja, institusi di istana dan sebagainya. Justru katanya dengan penuh rasa insaf dan rendah diri, beliau memohon keampunan kepada Sultan Selangor termasuk Menteri Besar dan rakyat negeri itu atas segala keterlanjuran kata-katanya. Pati berjanji untuk lebih berhati-hati dalam membuat kenyataan pada masa yang akan datang dan akan memastikan setiap ucapan Pati selaras adab sopan budaya Melayu kita yang sentiasa menyanjung tinggi raja-raja Melayu dan institusi diraja. Sekian, terima kasih Tuanku Pati yang pacal, yang hina. Memang pun hina, ya, kamu ni Sanusi. Ya, sudah tahu mau kalah dalam pertuduhan di mahkamah. Jadi hari ini sibuk-sibuklah ya untuk memohon maaf, mohon ampun dan sebagainya. Bukan kita menghasut sahabat semua, tapi individu-individu seperti ini harus diberikan pengajaran. Kerana apa? Karena kalau diberikan pengampunan ataupun dimaafkan, mereka pastinya akan melakukannya. Karena kita tahu bukan hanya pemimpin seperti ini, Sanusi, tetapi pemimpin tertinggi Perikatan Nasional juga didakwa sekarang ini kerana menghina dan juga memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi kalau Sanusi dalam permohonan maaf ini dimaafkan, pastinya mungkin Muhyiddin Yassin juga akan membuat permohonan maaf seperti mana yang dinyatakan dibuat oleh Sanusi ini. Dan apabila diterima, itu mereka akan beranggapan mereka akan hina, mereka akan perlekeh, lepas tu minta maaf, mereka akan terlepas. Jadi kita harapkan perkara ini, khususnya pendakwaan kepada MB Lato-Lato ini diteruskan. Ini pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya akhiri perkongsian hari ini, saya juga ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan skandal JISBH. Hari ini JIS di negeri Selangor memaklumkan menutup 8 sekolah ya di bawah kendalian ataupun di bawah JISBH. Ya, itu antara perkembangan terkini yang baru kita terima. Nyatakan ya, kalau kita lihat kenyataan ini daripada Free Malaysia Today, kesemua sekolah terbabit didapati menyalahi peruntukan EPSAI 1988 menurut pengurusi MAIS Abdul Aziz Muhammad Yusuf. Jadi, Jabatan Agama Islam Selangor mengarahkan agar 8 sekolah Islam persendirian di Selangor di bawah JISBH Sdn Bhd itu dan rangkaiannya ditutup. Jadi pengurusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Abdul Aziz Muhammad Yusuf berkata, pemeriksaan dan siasatan dijalankan JIS mendapati kesemua sekolah terbabit menyalahi peruntukan enakmen pengawalan sekolah-sekolah agama Islam 1988. Jadi justru arahan penutupan semua sekolah Islam tersebut dikeluarkan oleh JIS menurut Seksyen 25 EPSAI 1988 pada 23 September 2024, iaitu pada 2 hari yang lalu. Jadi tindakan pembatalan pendaftaran sekolah Islam yang masih lagi berkuasa juga akan dilaksanakan tertakluk kepada enakmen tersebut. 8 sekolah terbabit terdiri daripada Mahad Tahfiz Wal Ulum Al-Ghazali Sepang, Sekolah Rendah Islam SR Miftahul Hikmah Klang, Sekolah Menengah Islam Global Ikhwan Banat Rawang, SMA Zadut Taqwa 2 Puchong, SMA Zadut Taqwa 1 Saalam, dan SRI Yakutul Fuad Rawang. Lepas tu SRI Integrasi Bustanul Ikhwani Rawang dan SRI Integrasi Quratul Ain Sepang. Dalam pada itu, Abdul Aziz berkata, pegawai penguatkuasa agama sedang melengkapkan kertas siasatan terhadap individu yang dikenal pasti terlibat dengan JISBH dan rangkaiannya bagi kesalahan di bawah enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan enakmen Pendaftaran Agama Islam Negeri Selangor 2003. Kertas siasatan tersebut akan dikemukakan kepada Ketua Pendakwa Raya Syariah, katanya. Jadi pada hari Sabtu yang lalu, Sultan Selangor menitahkan tindakan penguatkuasaan tegas dan diambil bagi membenteras kesalahan jenayah termasuklah berhubung akidah yang dikaitkan dengan kumpulan itu. Susulan itu, MAIS mengadakan mesyuarat pada hari Selasa yang lalu ya, kemarin khususnya untuk membincangkan tindakan yang telah dan akan diambil olehnya dan agensi Halal Islam di Selangor berhubung perkara tersebut.
Dan Abdul Aziz hari ini juga berkata antara tindakan lain diambil Mais adalah mengambil alih pengurusan Masjid Cahaya Iman dan menutup musola Ikhwan di kompleks YSBH yang terletak di Barat Country Homes, Rawang, sementara siasatan berjalan. Mais juga membantu JKM dalam proses pemulihan kanak-kanak dan remaja yang diselamatkan dari rumah amal berkat YSBH yang kini ditempatkan di rumah kawalan JKM Ketambanya. Selain itu, sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan di anggota Mais JAIS Jabatan Mufti Negeri Selangor, JKM Polis dan agensi berkaitan bagi menyelaras tindakan terhadap JSBS dan rangkaiannya, kata Abdul Aziz. Mais dan semua agensi Hal Ehwal Selangor, Hal Ehwal Islam ya akan terus melaksanakan tindakan penguatkuasaan secara serius dan bersepadu bagi memastikan sebarang gerakan penyebaran ajaran yang menyeleweng daripada Islam sebenar dibentras sepenuhnya di negeri itu. Semua pihak terlibat akan dibawa ke muka pengadilan, katanya. Wow, itu dia sahabat semua ya, antara perkara yang berlaku dan juga sedikit perkembangan ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Sekiranya anda mungkin seirama dengan komen dan pandangan saya ini, anda boleh berikan pandangan juga di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.